Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'athir. Rabbi tamim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton-penonton yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, yang sudi menjenguk ataupun melihat ataupun yang subscribe video saya dalam YouTube ni dan juga dalam media sosial saya. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala kita dipertemukan lagi dalam vlog ni ataupun dalam video ni. Ramai orang bertanya kepada saya, Ustaz, bagaimanakah cara ataupun betul kita ni kalau sekiranya kita nak move on daripada kekasih kita, ataupun kita ni macam mana kita nak move on daripada tunang kita ataupun daripada bercerai. Ya, sebenarnya bila tengok balik, ya, ramai kalau kita tengok balik, memang tu fitrah kita. Allah Ta'ala uji kita dengan pasangan kita. Allah uji kita, orang yang kita sayang tadi. Sebenarnya benda yang paling susah sekali kita nak kawal adalah hati kita, untuk kita membenarkan, untuk kita menolak supaya orang yang kita sayang tadi tidak jauh daripada kita ataupun tak pergi daripada kita. Yang tu susah kita nak membenarkan. Jadi sebenarnya kat sini saya nak bagi sedikit petua, sebab ramai orang tanya pada saya, Ustaz, buatlah video, buatlah vlog berkaitan dengan macam mana kita nak move on bila mana kita ni putus cinta. Tapi ada juga mereka yang dah move on, mereka kembali semula pada kekasih mereka. Ada yang berjaya dan juga ada yang tidak berjaya. Ada juga yang mereka telah move on, dah move on ni, move on dah minta petua daripada saya pun, dan move on dah, Ustaz, saya tak nak langsung pandang dah tunang saya tu ataupun kekasih saya tu. Last tengok-tengok berkepit balik dengan tunang dia, Masya Allah. Sebab dia tidak berjaya tau. Dia tidak dapat berjaya untuk mengawal perasaan dan hati dia. Yang ni paling susah sekali. Okey, hari ni saya nak bagi sedikit tips bagaimana kita nak move on. Kat sini saya ada bagi panduan sikit. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tips yang saya nak sharekan dekat sini kepada mereka yang baru putus cinta. Allah, sedihnya lah. Memang sakit sebenarnya putus cinta ni. Hanya orang yang merasainya saja yang tahu putus cinta ni macam mana. Dan ada juga orang yang bercerai. Allah, sakit lagi sakit bercerai sebenarnya. Dan ada juga orang yang putus tunang. Masya Allah, ya Allah, putus tunang sakit sangat. Ibarat macam orang kata luka kat dalam ni nak dihiris lagi tangan ni. Orang kata luka di dalam hati ni siapa yang nampak? Luka kat tangan ni boleh nampak, tapi luka dalam hati siapa yang nampak? Jadi insya-Allah hari ni saya nak berkongsi sedikit, iaitu tips dan juga petua bagaimana kita nak move on balik daripada kekasih kita tadi, ataupun tunang kita, ataupun bekas isteri, ataupun bekas suami kita. Okey, kalau kita tengok balik, iaitu datuk kita, siapa? Iaitu Adam alaihi salam. Adam AS ni sebenarnya diciptakan oleh Allah Ta'ala ketika dalam syurga tidak ada pasangan. Lalu pada ketika itu dia mohon. Dia kata kepada Allah Ta'ala, wahai Allah, aku tengok burung-burung berterbangan. Aku tengok semua dalam syurga ni berterbangan, semua ada dia punya pasangan-pasangan dia. Aku seorang tak ada. Lalu Allah ciptakan Hawa. Sebab itu memang fitrah kita. Fitrah kita berkehendakan kepada pasangan kita. Lelaki memerlukan kepada wanita dan juga wanita memerlukan kepada lelaki. Kita perlukan berpasang-pasangan, suami dengan isteri, isteri dengan suami. Jadi hari ni saya nak bagi petua. Yang pertama sekali, petua dia, okey, tolong ambil kertas, tolong ambil pen, sila salin petua ni. Jangan abaikan petua ni. Kalau boleh amalkan petua ni, dan jangan abaikan, dan sila ikut petua ni. InsyaAllah kalau ikut petua ni, anda akan berjaya dan menjadi orang yang boleh move on dengan kekasih anda. Okey, yang pertama sekali iaitu yang pertama sekali kita kembali semula kepada tauhid. Kita kena kembali semula kepada kewujudan siapa yang menciptakan kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia yang menciptakan kita. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita. Jadi kita sandarkan kepada dia. Kita kena menerima qada dan qadar Allah Ta'ala. Kerana dia yang maha mengambil, dia juga yang maha memberi. Sebenarnya kadang-kadang ramai yang orang kata, Ustaz, saya tak sanggup untuk bercerai, tak sanggup untuk berpisah dengan isteri dan suami saya. Sebenarnya bila kita fikir balik, anak-anak dan isteri itu adalah ujian untuk kita sebenarnya.
Allah Ta'ala boleh ambil dia bila-bila masa saja. Dan Allah Ta'ala tu boleh ambil kekasih kita ataupun tunang kita tu bila-bila masa saja dengan dua perkara. Ingat, saya sentuh dengan dua perkara saja Allah Ta'ala boleh ambil kekasih kita, isteri kita, suami kita, tunang kita, anak-anak kita dengan dua saja. Iaitu pertama sekali dengan perceraian. Perceraian tu apa? Macam suami cerai dengan isteri. Macam kekasih pula berpisah. Macam tunang pula putus. Okey. Yang kedua iaitu melalui putus, bercerai dan juga berpisah. Yang kedua pula Allah boleh ambil dengan maha kekuasaan dia, Allah boleh ambil kita, tunang kita tu, kekasih kita tu, isteri kita, anak-anak kita tu, iaitu dengan kematian. Kita kena menerima hakikat bahawasanya kita ni yang berada di sebelah kita tadi, yang kita telah kahwini tadi, yang kita telah tunangi tadi, yang kita bersama duk makan dengan dia tadi, kekasih kita yang kita bawa duk hulu hili tadi, pergi dating, pergi makan McDonald, pergi makan KFC, pergi makan Super Ring. Maksudnya itu adalah ujian untuk kita. Kita kena menerima qada dan qadar Allah Ta'ala, iaitu kita kena kembali kepada iaitu Allah Ta'ala, kembali kepada tauhid yang sebenar. Sebab pernah dulu saya ingat seorang daripada sahabat Nabi iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab ni kalau tengok balik dia sangat sayang kepada ahli keluarga dia, dia sangat sayang kepada Rasulullah, dia sangat sayang kepada Allah Ta'ala. Dan pada ketiga itu nak dijadikan cerita, Nabi bertanya kepada dia. Wahai Umar, siapakah orang yang paling kamu sayang sekali? Lalu pada itu Umar kata benda, iaitu anak dan isteri aku dan ahli keluarga aku. Terus Rasulullah tunduk, sedih. Sedih Rasulullah. Maksudnya Sayyidina Umar ni macam tak sayang daripada dia. Lalu pada ketika itu kembali semula Sayyidina Umar kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, sebenarnya orang yang aku paling sayang sekali adalah kamu, Allah Ta'ala dan kamu. Bila kita fikir balik, sebenarnya kita kena sayang. Maka pada ketika itu Rasulullah kata benda, maka benarlah iman kamu, maka berimanlah dia, maka berimanlah kita ni. Sebab kalau kita sayang Allah dan kita sayang Nabi, itu yang paling utama, bukan sayang kekasih kita sebenarnya. Ramai orang salah, dia terlampau takjub, terlampau orang kata taksub kepada kekasih dia dan kepada tunang dia. Kalau boleh makan sekali dengan tunang sehingga dia lupa kepada ayah dan ibu dia. Ada yang berjumpa dengan saya. Pernah satu ketika dahulu saya ambil satu kes, pemuda ni datang berjumpa dengan saya. Dia beritahu, Ustaz, saya ni dah putus cinta Ustaz. Dah putus cinta dah, kami nak bertunang dah. Saya dapat tahu yang tunang saya ni dia main kayu tiga, dia dah berzina pun dengan orang lain, Masya Allah. Lalu pada ketika itu saya beritahu, okey, kalau dah berzina tolong move on. Sebab kalau boleh biarlah kita ambil pendekatan, sebab kita nak isteri kita tu isteri yang solehah. Maksudnya kalau awak boleh menerima dia kembali, kalau dia seorang yang dah bertaubat nasuha, dia dah tak buat perkara-perkara yang dahulu dia buat, tidur dengan lelaki lain, curang dan sebagainya, maka awak boleh kembali semula kepada dia. Tapi dengan syarat dia tu kena bertaubat nasuha. Tidak masalah kalau kita nak mengahwini perempuan yang dah rosak sekalipun, boleh. Tapi yang penting dia bertaubat dan dia ni tidak melakukan dah amalan-amalan yang dia buat dahulu. Itu syarat dia sebenarnya. Jadi pada ketika itu saya kata pada dia, tak apalah, berpisah saja. Lalu dia pun cuba untuk move on. Alhamdulillah sampai sekarang pun dia dah move on dan dia teruskan dengan career dia. Alhamdulillah berjaya budak tu. Saya tabik kepada dia, iaitu kalau dia dengar ni, kalau dengar video ni dan juga vlog saya ni, saya sentiasa mendoakan dia supaya dia tabah, kuat. InsyaAllah dia akan dapat jumpa orang yang paling baik dalam hidup dia nanti. Sebenarnya Allah Ta'ala takdirkan kita ni, Allah Ta'ala pertemukan kita, kerana Allah Ta'ala sengaja nak pertemukan kita dengan banyak salah orang. Akhir sekali nanti barulah Allah temukan kita dengan orang yang betul-betul dia ikhlas menerima kita. Jangan kita risau sebenarnya, sibuk putus cinta, putus tunang, bercerai dan sebagainya. Sibuk sangat, sebab sedangkan yang kita perlu takuti sekali adalah putus cinta kita dengan Allah Ta'ala. Itu paling kita takuti sekali. Okey, itu petua yang pertama. Okey, petua yang kedua pula iaitu banyakkan berdakwah. Yang ni ramai orang susah nak buat. Kadang-kadang bila putus cinta dia tak nak berdakwah. Berdakwah ni maksudnya bukan kita
Bukan sekadar kita keluar 30 hari, 40 hari, 60 hari, 100 hari, kita keluar setahun, ataupun kita keluar 3 hari. Boleh, tak masalah. Ya, dulu saya ingat masa saya mula-mula putus cinta dulu, saya pun pernah keluar ikut tabligh, saya keluar 3 hari. Tenang sangat jiwa bila kita keluar. Sebab kita lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Kita lebih dekat kepada Allah Ta'ala, kita rasa diri kita ni kerdil. Kalau boleh kita berdakwah ni apa? Iaitu kita gunakan pendekatan, iaitu medium sosial kita ni untuk bagi motivasi kepada orang. Bila kita bagi motivasi kepada orang, jadi diri kita sendiri pun bermotivasi. Bila kita putus cinta, ataupun bila kita bercerai, ataupun bila kita putus tunang, jangan duduk seorang-seorang. Kalau boleh, nak duduk seorang-seorang boleh. Betulnya kita kena perbanyakkan berdakwah. Kalau boleh, kita ambil Facebook kita ataupun Instagram kita. Kalau boleh kita berdakwah, kita cerita, kita tulis benda-benda yang memberi motivasi kepada masyarakat dan juga kepada diri kita sendiri. Maka kita akan dapat input sekali. Itu tujuan berdakwah tadi. Kalau nak berdakwah, kita nak keluar ikut tabligh pun boleh, tak masalah. Ataupun keluar ikut ustaz tu, pergi ceramah, dengar ceramah dia. Itu maksudnya keluar berdakwah juga. Itu yang kedua tadi. Okey. Yang ketiga pula iaitu kena berbanyak dekati orang-orang alim dan orang-orang yang warak. Bukan dekati orang-orang yang abid. Kena dekati orang-orang yang alim. Abid dengan alim ni lain. Alim ni dia alim dan juga dia mengamalkan ibadah. Orang abid ni kerja dia ibadah saja. Jadi dua beza di situ. Jadi kita kena, sebab pernah berlaku seorang daripada orang yang melakukan dosa ni, dia kata benda, dia berjumpa dengan orang abid. Dia kata, wahai orang abid, kamu ni banyak melakukan amalan kebaikan. Aku ni banyak membunuh orang. Aku dah bunuh iaitu 90 orang. Aku nak bertaubat. Lalu pada itu orang abid kata benda, kalau kamu nak bertaubat, kamu kena bunuh lagi seorang. Maka dibunuh lagi seorang. Lalu pada itu dia berjumpa dengan orang alim. Wahai orang alim, aku berjumpa dengan orang abid. Orang abid kata, suruh aku ni kalau nak bertaubat, maksudnya aku kena bunuh lagi iaitu seorang, cukup 100 tadi. Lalu pada ketika itu orang alim kata benda, Masya Allah, salah tu. Kalau kita nak berubah, kalau kita nak jadi baik, iaitu kita kena bertaubat. Jadi betul lah tadi dia jumpa orang alim tadi. Yang last kali dia jumpa orang alim tadi. Maksudnya kita kena rapat dengan orang alim supaya orang alim ni boleh bagi intipati ataupun motivasi kepada kita dan mengajak kita kepada ke arah kebaikan. Carilah ustaz-ustaz ataupun ustazah-ustazah yang banyak memberikan positif dan juga yang berinformasi kepada kita. Dekat dengan dia. Kalau jumpa dengan orang ni, tolong rapat dengan dia dan tolong jangan pisahkan kita dengan dia. Bila kita berpisah daripada dia, maka habislah hidup kita. Sebab kita kena rapat dengan orang alim-alim ni. Orang warak ni kita kena rapat dengan dia. Orang warak ni lain sebenarnya aura dia. Orang abid ni pun lain aura dia. Jadi kena bezakan orang alim dengan orang abid. Jadi kita kena banyak rapatkan bersama dengan orang alim. Okey. Dan yang keempat pula, iaitu sibukkan aktiviti dengan kemasyarakatan. Macam contoh sekarang ni, badan NGO banyak buat iaitu amal jariah, iaitu sedekah. Kalau kita tak mampu untuk keluar sedekah dalam musim sekarang ni, kita hulurkan sumbangan kita, iaitu duit dan sebagainya, untuk kita infakkan kepada orang-orang yang susah. Tidak menjadi masalah pun, sebab bila kita tolong orang, hati kita akan tenang. Sebab kita nak dapat ketenangan tadi sebenarnya. Sebab Allah Ta'ala dah bagi ujian daripada kita, dah berpisah dengan tunang, dah bercerai dengan suami isteri kita dah putus dengan kekasih kita. Maka kita perlukan ketenangan. Ketenangan tadi apa? Iaitu kita kena buat aktiviti kemasyarakatan. Bila ada aktiviti kemasyarakatan, macam contoh cuci masjid, buat bubuh asyura, buat qiyamul lail, kita dekatkan diri ke masyarakat. Sebab bila kita dekat dengan diri masyarakat, maka jiwa kita tidak akan kosong. Jiwa kita sentiasa terisi dengan roh-roh yang baik, dengan rohani yang baik, dengan roh-roh Islam, dengan rohani Islam tadi masuk. Sebab kita nak keluarkan rohani jahat tadi, yang berfikiran jahat tadi. Sebab bila kita dalam keadaan yang kita tidak bermasyarakat, kadang-kadang iblis ni kan sentiasa ganggu kita. Dulu kau ni dah putus tunang, dah bercerai, kau tak boleh move on lagi, kau kena buat jahat pula, kau kena minum arak, kau kena minum racun, kau kena isap dadah, macam-macam benda yang aura negatif yang akan dihasut oleh iblis tadi. Yang tu kita kena buang.
Dan yang terakhir sekali iaitu yang kelima, kena banyakkan solat tahajud. Yang ni kena banyak solat tahajud. Kalau boleh, ramai orang kata ustaz tak ada kebetulan lain selain daripada solat tahajud. Tak habis solat tahajud, baca Yasin, baca Quran. Sebenarnya bila kita putus cinta dengan manusia, kita kena cari Allah Ta'ala. Cari Allah Ta'ala tu apa dia? Iaitu solat tahajud lah. Dan juga apa lagi? Kita kena mengaji dan juga kita kena berzikir. Allahu Akbar. Zikir ni, solat tahajud ni, kita mohon kepada Allah tiap-tiap malam, ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih kerana Engkau telah bagi ujian kepada aku. Putus cinta ni putus tunang. Kita kena bersangka baik, sebab kadang-kadang Allah putuskan kita dengan dia sebab Allah nak gantikan dengan orang yang lebih baik. Kadang-kadang Allah jadikan perceraian ke dalam hidup kita sebab apa? Sebab Allah nak kita lebih kuat sebenarnya. Sebenarnya percayalah, orang yang putus tunang ni, orang yang putus cinta ni, orang yang bercerai ni, hidup dia akan lebih kuat sebenarnya. Saya nak pesan kepada sahabat saya dekat sini, yang mana yang bercerai, mana yang putus tunang, mana yang baru break up dan sebagainya, kalau boleh jangan sedih sebab anda sebenarnya orang yang paling kuat sekali sebenarnya. Anda ni orang paling tabah sekali. Jangan risau. Sebab akan datang anda akan lebih kuat sebenarnya. Sebab sebenarnya bila anda putus tunang, anda bercerai ataupun anda putus bersama dengan kekasih anda, Allah Ta'ala tengah bagi antibiotik kepada anda. Allah Ta'ala tengah bagi antibiotik kepada anda, dan anda, jiwa anda akan jadi tenang, anda akan jadi sihat. Seperti mana kalau seseorang tu kena sengat dengan lebah ataupun kena gigit dengan benda yang berbisa. Jadi bila dia gigit dengan berbisa, walaupun sakit, tapi lepas tu badan dia akan jadi imun antibiotik. Sama juga macam kita. Bila Allah Ta'ala bagi kita kekasih, tunang, isteri, anak-anak dalam hidup langkah gembira, tiba-tiba Allah ambil pula dengan perceraian, dengan kematian ataupun dengan perpisahan. Allah sebenarnya sedang bagi antibiotik kepada kita. Sebenarnya Allah Ta'ala suruh kita berusaha. Kadang-kadang sebenarnya Allah ni, kita tengok balik, Allah Ta'ala ni dia sengaja uji kita sampai jatuh terduduk. Kadang-kadang kita tak boleh nak move on, sedih, demam, sakit sampai tak makan. Sebab apa? Sebab mula-mula nak move on dari putus cinta, sakit sebenarnya, tidak ada ubat sebenarnya, melainkan 5 perkara yang sebegitu tadi. 5 perkara, 5 petua tadi, tolong amalkan. Jangan tinggal. Last sekali, tolong jangan tinggal solat, dan juga tolong jangan tinggal zikir kepada Allah Ta'ala. Sebab bila kita zikir, jiwa kita akan sentiasa tenang dan juga damai. Ingat balik la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Biar kita putus cinta dengan makhluk, tapi jangan kita putus cinta dengan Allah Ta'ala dan Rasulullah. Ingat. Okey, insya-Allah jadikan sebagai satu amalan dan juga peringatan kepada kita semua. Jangan lupa like, subscribe dan juga share video ni. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam vlog ataupun video yang akan datang. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.